Pernyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Susah Agung Bersatu. Beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mencabar beliau sehingga menyebabkan beliau meninggalkan UMNO. Dan yang seronoknya, Datuk Seri Hamzah mengatakan beliau meninggalkan UMNO kerana konsisten dalam memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Dan beliau lanjutkan ulasan beliau dengan mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid ini seolah-olah seumpama seperti ikan yang sudah busuk di kepalanya. Oh, dahsyat tuan-tuan. Saya sebenarnya malas nak menjawab Datuk Seri Hamzah ni. Dah lama saya tak jawab beliau ni, tetapi saya rasa agak terkilan. Beliau memberikan justifikasi meninggalkan parti kerana konsisten konsisten memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Jadi saya nak jawab malam ni dengan fakta saja. Saya nak jawab dengan fakta saja. Pertama sekali, Datuk Seri Hamzah, kalau misalnya beliau konsisten dalam soal memperjuangkan agama, bangsa dan negara, beliau sedar tak beliau meninggalkan UMNO menyertai sebuah parti yang merupakan parti yang ditubuhkan khusus untuk membenamkan UMNO yang dilahirkan pada 11 Mei tahun 1946 dengan semangat orang-orang Melayu berjuang untuk menentang Malayan Union atas nama perjuangan agama, bangsa dan negara. Jadi macam mana dia meninggalkan parti yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara dan dia masuk parti yang nak kuburkan UMNO ni? Dia anggap ianya sebagai meneruskan perjuangan dan ianya dianggap sebagai istiqamah ataupun konsisten dalam memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Sedar tak beliau bahawa parti itu bukan hanya nak membenamkan UMNO, tetapi Bersatu ini sendiri ditubuhkan atas cadangan daripada DAP. Tuan-tuan, kenapa DAP cadangkan supaya Bersatu ditubuhkan? Tidak lain tidak bukan ialah untuk memecah belahkan orang Melayu, untuk menarik sokongan yang hari ini dinikmati oleh UMNO melalui pengundi-pengundi Melayu ini, untuk memecahkan monopoli UMNO. Maka ditubuhkan Bersatu atas cadangan Lim Kit Siang, tuan-tuan. Dan jangan kita lupa, kerana tertubuhnya Bersatu inilah, walaupun sebelum ini DAP berpuluh tahun cuba menjatuhkan UMNO, cuba menjatuhkan parti yang ditunjangi oleh orang Melayu, gagal. Bila datang Anwar Ibrahim dan juga PAS untuk bersatu dengan DAP untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional, gagal. Tetapi bila pemimpin-pemimpin UMNO yang pernah hidup senang lenang, anak-anak menjadi bilioner seperti Mahathir Mohamad, 22 tahun menjadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO, kerana kecewa nasib anaknya tidak dapat diangkat menjadi naib Presiden UMNO dan kroni-kroninya tidak dapat lagi projek IPP yang telah diambil alih projek itu oleh Edra Energy, iaitu anak syarikat 1MDB. Maka akhirnya, tuan-tuan, dendam kesumat Mahathir ini telah dizahirkan dengan pengeluaran Mahathir daripada UMNO, dan dia cium mulut pula dengan DAP yang sebelum ini dikatakan parti yang resis, parti yang anti Melayu, parti yang anti Islam. Dan hari ini Datuk Seri Hamzah mengatakan bahawa dia menyertai Bersatu yang bersekongkol dengan DAP untuk menjatuhkan parti Melayu UMNO ni. Dia anggap ianya sebagai perjuangan
menegakkan agama bangsa dan negara. Jadi saya pun tak tahu nak cakap apa dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kalau dia bilang bahawa Datuk Seri Zahid ini umpama seorang pemimpin yang sudah rosak, umpama macam kepala ikan. Kalau kita nak beli ikan, dia kata kita tengok kepala dia dulu. Kalau kepala dia dah busuk, takkan kita nak beli ikan ni. Dia menggambarkan seolah-olah macam UMNO ni dipenuhi oleh orang-orang yang dah rosak, dan kepala dia ni yang paling rosak lah umpamanya. Saya nak beritahu dengan Hamzah Zainuddin, memang betul UMNO memang ada orang yang rosak. Tetapi Alhamdulillah, orang-orang yang rosak, orang-orang yang terpalit dengan skandal rasuah, orang-orang yang terpalit dengan salah guna kuasa, orang-orang yang bermasalah. Dan jangan lupa, kita pun tahu apa yang dihadapi oleh Angah ataupun Faizal. Kita tahu, kita malah nak cakap je. Kita pun tahu bukan Faizal pun yang buat kerja dengan SSM tu. Dia jadi broker saja. Kita tahu semua tu. Kita tahu sampai ke level peranan Datuk Seri Khairi Mat Jahaya, semua kita tahu. Itu pun lebih kurang broker juga. Tentang bagaimana ketua pengarah SSM cerita tu, semua kita tahu. Dan kita lebih daripada tahu kenapa akhirnya beliau meninggalkan UMNO. Saya nak beritahu dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kita belum lupa bila mana kita kalah pilihan raya. Orang lain, setidak-tidaknya orang macam Datuk Seri Mustafa Muhammad, peringkat awal dia tidak ada niat pun nak meninggalkan UMNO. Itu sebab dia bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dia bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan dia menang nombor 1, tuan-tuan. Saya yakin kalau tanya batang tubuh dia, dia nak tak tinggalkan UMNO, pasti dia tak nak. Tapi lepas 3 kali, tuan-tuan, 3 kali dipanggil oleh bahagian AMLA, bila diugut oleh Daim, Daim kata nak dakwa bukan setakat dia, nak dakwa isteri dan anak dia, kerana sebahagian daripada dana yang diberikan oleh Datuk Seri Najib untuk pengundi luar negeri Kelantan masuk sebahagiannya ke dalam akaun isteri dan anak Datuk Seri Mustafa Muhammad. Atas sebab itulah dia meninggalkan UMNO. Hari ini kita dengar khabar dia pun nak balik pada UMNO. Tapi nak buat macam mana? Dah terlambat. Dah terlambat. Saudara, kita pun tahu Datuk Seri Hamzah memang lepas kita kalah pilihan raya, dia bertanding pun tidak jawatan MKT. Dia tidak mengekalkan. Berbeza dengan Datuk Seri Mustafa Muhammad. Dan kita pun tahu Angah ataupun Faizal tu sudah dipanggil oleh pihak SPRM. Jadi tak payahlah bagi alasan dia dicabar ke apa benda ke, kenyataan Presiden ke, kan. Kalau dia boleh terima hakikat, dia tak cukup kuat untuk berhadapan dengan ugutan-ugutan daripada Pakatan Harapan. Saya rasa lebih terhormat kalau dia mengaku. Lebih terhormat kalau dia mengaku dia meninggalkan UMNO kerana ugutan-ugutan daripada orang yang cuba nak mengenakan anak dia. Jadi tak payahlah mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa. Kalau katalah Datuk Seri Zahid ini dia umpamakan macam kepala ikan yang sudah busuk, saya nak beritahu dengan Datuk Seri Hamzah, yang kamu masuk parti ni, parti yang kamu masuk ni, nombor 1, kepala dia siapa? Kepala dia dulu, pengurusinya ialah Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir, apa gelaran dia tak dapat? Bapa perompak negara dapat. Sebagai orang yang mengayakan anak dapat tu, sebab anak dia seorang pun tak berjaya menjadi jutawan. Semua billionaire. Kroni-kroni dia habis dikayakannya. Kemudian kita lihat
Presiden Bersatu. Siapa dia? Adakah akhlak dia seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Hamzah? Dia kata nak jadi Presiden Parti mesti akhlak bagus. Bagus sangat ke akhlak Tan Sri Muhyiddin Yassin? Bini sendiri dengan bini orang pun dia tak boleh beza. Sehingga hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal untuk menyaman balik Stanley Agustin yang merupakan suami kepada Nik Haji. Bila mana Stanley mengatakan bahawa beliau bercerai dengan isteri dia, puncanya ialah kerana hubungan sulit antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Nik Haji. Kenapa sehingga hari ini tidak ada sebarang saman ke atas Stanley? Dan kita cabar Tan Sri Muhyiddin Yassin bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa dia tidak pernah pun ada hubungan sulit dengan Nik Haji. Kenapa dia tidak berani? Kalau dia tak bersalah, bersumpahlah. Buat macam mana Datuk Seri Najib buat, bermubahalah. Tapi tak berani, tuan-tuan. Belum lagi kita cerita, kalau nak cerita tentang integriti. Dia kata soal integriti. Saya nak beritahu di mana letaknya integriti. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepala ikan busuk Bersatu, di mana letaknya integriti dia? Kita tak pernah lupa lagi. Saya daripada kecil lagi, bapa saya dah cerita tentang bagaimana tanah-tanah di Johor dijual oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sehingga kan last kali tuanku pun tak nak tengok muka Tan Sri Muhyiddin di Johor. Bila almarhum Sultan Iskandar meninggal di Mangkat, kita belum lupa Tan Sri Muhyiddin tak boleh terus pergi ke istana. Dia terpaksa menunggu dekat Hayat Sarjana untuk dapat clearance. Nak pergi beri penghormatan terakhir pun ada masalah. Kita belum lupa, tuan-tuan. Sampai bapa saya cerita saya, dia kata Tan Sri Muhyiddin menangis di tanah perkuburan Muhammadiyah. Bila orang tanya, Tan Sri, siapa yang meninggal yang menyebabkan Tan Sri menangis tak esak-esak ni? Dia kata, aku menangis bukan kerana ada orang meninggal. Aku menangis kerana inilah satu-satunya tanah yang aku tak boleh jual kepada Singapura. Sampai ke tahap macam tu orang buat lawak, tuan-tuan. Ini orang buat lawak, tuan-tuan. Ini bapa saya cerita. Saudara, kalau nak cerita tentang apa yang dinikmati oleh Berjaya, oleh YTL di Johor, banyak panjang ceritanya, tuan-tuan. Nak cerita tentang Bistarinet, nak cerita tentang Iris. Saya rasa Hamzah sebagai Menteri Dalam Negeri, dia lagi tahu betapa busuknya kepala ikan Bersatu ni, tuan-tuan. Jadi sebelum mengata orang, Datuk Seri Hamzah, cermin dulu pemimpin-pemimpin kamu.